Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Rahmah wa Syafi'il Ummah, Al-Badrul Duja wa Sirajul Munir, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa akramana bi ni'matil Islam wa faddalana ala katsirin min al-umam. Yang dirahmati Tuan Imam Muazzin, Tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dikasihi ibu dan ayah, para dayuh rahmat tetamu Allah yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamanya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, tamanya marilah kita merapatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini dalam sejarah bermulanya keizinan untuk dibenarkan kuliah maghrib, kuliah pengajian agama setelah sekian lama tertangguh disebabkan halangan-halangan yang merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini alhamdulillah malah kita rafakkan setinggi kesyukuran pada Allah Ta'ala kerana surau dan masjid, taman-taman syurga di dunia ini insya-Allah akan kembali dimakmurkan dengan majlis-majlis ilmu dan pengajian untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu masjid dinamakan Taman Syurga.
Masjid ini dinamakan rumah Allah, Baitullah, kerana di situlah tempat bukan hanya mendirikan sembahyang, bahkan masjidlah menjadi pusat penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid bukan hanya tempat sembahyang, tapi masjid menjadi tempat dijadikan pusat pentadbiran kerajaan Islam. Mahkamahnya di masjid, pentadbirannya di masjid, segala urusan umat Islam di masjid. Nikah, kahwin, kematian, cuma hari ini sudah dipisahkan menjadi satu badan-badan yang berbeza. Kalau di zaman awal Islam, di zaman Rasulullah SAW, masjid ini satu-satunya institusi tunggal yang mengendalikan seluruh urusan umat Islam. Dari sudut ekonominya, politik dan pentadbiran, munakahat, muamalah, seluruhnya inilah tempatnya. Bahkan kita membaca sejarah kebangkitan Islam bermula di mimbar-mimbar khutbah masjid. Bila berlakunya penjajahan di kalangan negara-negara umat Islam yang membangkitkan semangat untuk bangkit menentang penjajah, bermula di mimbar-mimbar khutbah di masjid. Betapa besarnya masjid, betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang Islam ini ada disiplin. Ada waktu kita boleh bermain, kita boleh bersama keluarga, kita boleh makan dan minum, kita boleh menjalani urusan kehidupan kita. Dalam masa yang sama, ada masa dan waktu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tinggal makan minum, tinggal pekerjaan, tinggal anak dan isteri, tinggal hal keduniaan. Ada waktunya kita kena duduk dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah disiplin yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah merupakan satu rahmat ya Allah menjadikan kita semua ni makhluk manusia, dan kita semua ni ada kelemahan. Sebagai manusia, kita tak lagi dia bersifat nasia, pelupa. Kalau kita, sehingga kita baca sirah zaman Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalam, ya, Bani Israel, ya Allah utuhkan pada dia dua orang Nabi dan Rasul, Nabi Musa, Nabi Harun. Dua orang Nabi untuk menghadapi kezaliman raja dan pemerintah yang zalim di zaman itu, Fir'aun. Ketika Nabi Musa tinggal Bani Israel, ditinggalkan Nabi Harun alaihissalam, saudaranya. Daripada doanya, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli Harun akhi. Ya Allah, kata Nabi Musa setelah Allah perintahkan dia menghadap Fir'aun. Nabi Musa yang kita semua tahu ada cacat pada lidahnya, kerana kejadian dan takdir yang Allah jadikan ketika usia kanak-kanaknya kecilnya. Tuhan perintah menghadap raja yang paling zalim, makhluk yang lebih pada iblis dan syaitan. Iblis syaitan tak pernah mengaku dia Tuhan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bila Allah suruh semuanya sujud pada Adam, kata iblis, kata syaitan ni, engkau jadikan aku daripada api dan engkau jadikan Adam daripada tanah. Iblis syaitan dia tak mengaku dia Tuhan. Tapi hebatnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Maknanya Fir'aun ni lebih lagi manusia yang paling zalim, sehingga watak ini berterusan sehingga ke akhir zaman. Ya. Jadi Allah itu, walaupun dia mengaku dia Tuhan, Allah tak mari bala dan bencana. Sehingga kita baca kisah umat-umat yang terdahulu, bila mereka buat salah saja, mari bala bencana tu.
kita ni dah macam-macam dah dalam negara kita yang berlaku. Di dunia kita hari ini bermacam-macam kemungkaran, kezaliman, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Tapi Allah Ta'ala dengan rahmatnya memberi kemuliaan kepada umat akhir zaman, umat Nabi SAW. Yang datang hanya COVID-19, virus yang kecil yang kita tak boleh tengok dengan mata. Waktu saja Tuhan hantar, ditangguhkan seketika aktiviti kita, disuruh kita bermuhasabah 3 bulan lebih duduk di rumah untuk menguji kamu. Ya, kalau orang belajar di sekolah-sekolah macam kita lah, di madrasah ada tahfiz. Dah, pelajar-pelajar hak balik rumah dalam tempoh PKP tu, kalau dia masih istiqamah dengan Quran, tahajud dia, jati diri dia masih kuat, walaupun tidak ada sesiapa pun. Ittaqullaha aysuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Kalau macam tu, maknanya kita boleh muhasabah diri kita. Aku ni ikut disiplin, ikut peraturan, bangun tahajud, baca Quran di madrasah saja, di rumah jauh daripada Allah Ta'ala. Itu sifat manusia lemah. Sebab tu kita ni diutuskan Nabi-Nabi dan Rasul. Sebab tu kita dikenal ada majlis ilmu. Sebab itu rahmatnya bermula malam ini, surau-surau dan masjid boleh memulakan kuliah-kuliah dan pengajian agama. Speaker-speaker di surau dan masjid sudah mula bergema, menjentik hati-hati manusia yang sekian lama diuji oleh Allah, yang sekian lama meninggalkan surau dan masjid semata-mata satu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu Allah datangkan setiap umat itu seorang Nabi dan Rasul. Bagi setiap umat, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullah. Bagi setiap umat itu diberi seorang Nabi dan Rasul, dilantik di kalangan manusia, tidak jin, tidak malaikat. Tujuan Nabi dan Rasul ni apa? An i'budullah, nak ajak kita semua ni kembali sembah Allah Ta'ala. Kerana dalam hidup kita mesti kita reka dalam. Nabi kata kullu bani adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Kamu semua wajib buat dosa dan maksiat. Siapa kan kamu, ulama ke kamu, ustaz ke, siapa pun kamu, bila nama kamu ni manusia, mesti kamu buat dosa dan maksiat. Tapi sebaik-baik orang yang bermaksiat, orang yang bertaubat pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita disuruh bermuhasabah. Dalam tempoh 3 bulan PKP ini, kita melalui Ramadan tanpa berjemaah, tanpa ada solat tarawih di surau dan masjid. Dan dalam tempoh 3-4 bulan kita diuji dengan COVID-19. Betapa ramainya di kalangan saudara kita, orang kampung kita yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Ya Allah Ta'ala memilih mereka dalam tempoh PKP, tengah diuji ni, mereka mati meninggal dunia. Maka malam ni Allah memilih kita di kalangan hamba-Nya yang masih diberi peluang untuk menghabiskan sakit baki usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita ambil peluang ini. Mari kita menghadirkan diri sembahyang berjemaah. Mari kita bertaubat kepada Allah walaupun dalam maksiat, walaupun kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaik-baik mereka yang jauh daripada Allah, yang selalu dan selalu mengulang-ulang dosa dan maksiat, ialah mereka yang balik kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita membaca kisah umat yang terdahulu, kisah untuk kita mengambil pengajaran. Bani Israel tinggal 40 hari, Nabi Musa pergi munajat tulis sana, balik-balik sembah lembu Samin. Ya, Nabi Musa campur kitab Taurat. Ya, Nabi Musa campur kitab Taurat, cari Nabi Harun. Mana dia Harun? Ditarik janggut Nabi Harun sehingga pada malam Isra wa Mi'raj
malam Nabi SAW diangkat ke langit. Nabi SAW melihat di langit yang kelima, Nabi Harun janggutnya keputihan panjang. Dan ulama mengatakan janggut putih panjang ni sebab Nabi Musa senjauh. Nabi Musa ni orang rekek. Dia kata, Harun, aku tidak kamu jaga Bani Israel. Kenapa tiba-tiba aku pulang dia sudah sembuh? Ya, lembu yang dibuat lalu mereka sembuh. Nabi Harun kata, aku larang kau, aku nasihat kau. Tapi mereka tetap dengan kedekatan mereka. Nak ceritanya manusia ni tuan-tuan, kalau Rasul tinggal tempoh 40 hari tidak ada peringatan. Ni ada Rasul ni, ada Harun alaihissalam pun boleh sembuh lembu. Bayangkan kita PKP lebih 3 bulan, lebih 40 hari, 1 hari lebih dah. Tidak ada majlis-majlis ilmu, tidak ada kekuatan roh sembahyang berjemaah, tidak bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, maka sudah tentulah kita jauh sekali daripada dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sebut, wa innama ya'kulu zibu minal ghanamil khasiyah. Syaitan, iblis ni seumpama serigala yang membahang kambing yang jauh daripada kumpulannya. Kita ni bila jauh daripada orang yang baik-baik, suasana yang baik, kita jauh daripada kebaikan-kebaikan, maka hati mudah terdorong nak buat dosa dan maksiat. Betapa suasana itu mempengaruhi. Walaupun agama kita mengajar berkhaluat, khaluat di mana duduk seorang diri muhasabah, tapi khaluat dan uzlah para ulama katakan ialah di tengah malam. Khaluat beruzlah bukan kita lari daripada masyarakat, tapi kita bangun di tengah malam menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah di kesempatan Allah Ta'ala beri kita ujian, Allah nak tunjuk sikit saja kebesarannya. Ya, orang yang satu ketika berapa bulan yang lalu, ya, 3-4 bulan lalu dia jutawan, dia hidup senang. Ya, saya kenal beberapa orang, syarikat 20 syarikat semua tutup, 20 syarikat tutup. Daripada seorang jutawan jatuh muflis. Kenapa? COVID-19, virus yang tidak boleh dilihat oleh mata, yang kita selalu sebut walillahi junudus samawati wal ardh. Bagi Allah itu tentera di langit dan tentera di bumi. Subhanallah, Maha suci Allah. Orang menjadi jutawan jatuh meruduk. Ada kawan-kawan kita tak keluar bilik seminggu, terkejut. Ada orang yang nak berniaga bulan Ramadan, order barang daripada China berjuta-juta. Bulan Ramadan dia berniaga, dia makan setahun 2 tahun duit ni keuntungan. Tiba-tiba mari makhluk nama COVID-19 habis, modal mati, rezeki habis. Maka di sini Allah mencuba menguji kita supaya kita tidak leka dan lalai di mana jua keadaan yang kita hadapi sekarang. Sebab tu di mana tempat kita duduk ni, kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim, jauh sifat mujuk, riak, sombong dan takabur. Kita hak mari masjid malam ni, kita hak sembahyang berjemaah semua ni pun tak boleh kita nak kata orang lain tak bagus, kita bagus. Ya, orang yang tubuhnya sihat, tubuhnya fit, tiba-tiba dia tengok kawan dia sakit, dia tentulah orang suruh senang tak nak senang, makan sedap, tubuh sihat Tuhan beri, tapi mari sifat sombong, ujuk. Sebab apa? Sebab dia rasa dengan dia bersenang, dia rasa tubuh dia sihat, padahal kematian tidak mengenali kesihatan itu. Ya, orang semua makhluk ini tertipu. Orang yang tubuhnya sihat, rajin bersenang, tertipu dengan kesihatannya. Orang yang mari masjid, sembahyang rajin, dengar kuliah rajin, tertipu dengan amalannya. Boleh ditipu daya. Kerana kita sedang berdepan dengan musuh yang sangat hebat.
Iblis dan syaitan, dia sudah menghadapi toki kita, makhluk yang pertama Tuhan buat, Nabi Adam alaihi salam. Dan sejarah telah betul-betul Adam dan Hawa dua-dua tersungkur, dipindahkan daripada syurga ke tempat dunia yang hina ini. Ini Allah Ta'ala ada tunjuk, datanglah kamu sebagai ahli ibadah, kamu seorang yang sihat, kamu seorang jutawan, siapa pun kamu. Maka kita tidak lagi daripada ditipu daya oleh syaitan dan iblis. Sebab tu malam ni bukanlah kita berkuliah, bukanlah kita mari ke masjid ni kerana kita merasa bangga dan mulia orang lain. Mana tak mari lagi ni? Tak. Tidak. Tapi Allah Ta'ala memilih kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah, Tuhan pilih kita. Dan kita doakan juga masyarakat kita, orang kampung kita, seluruh umat Nabi SAW, Allah Ta'ala beri mereka kemudahan, keringanan, keikhlasan untuk sama-sama hadir sembahyang berjamaah, sama-sama hadir dalam majlis-majlis ilmu, supaya kehidupan kita ni kita balik kembali pada Allah Ta'ala. Kerana ujian yang Allah beri ni untuk semata-mata la'allahum yarji'un, supaya kita balik pada Allah. Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Ta'ala, telah sahih, telah nyata kerosakan yang berlaku di daratan, di daratan dan di lautan. Disebabkan apa? Kerja-kerja jahat yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Tujuan dia apa? Liyuziqahum ba'da alladhi 'amilu, dirasakan kepada kamu semua sebahagian daripada perbuatan kamu. Tuhan nak suruh kita duduk 3 bulan 100 hari tempoh kita bermuhasabah. Orang yang balik pada Allah dalam tempoh ni, dia orang yang berjaya. Orang yang gagal kembali pada Allah, dia gagal dalam ujian itu. Sebab tu kadang-kadang setengah orang diuji oleh Allah, naik makam dia. Ada orang diuji oleh Allah, jatuh martabat dia. Kalau pelajar-pelajar kita di sini, ada syukran awal masjid kita malam ni. Daripada puasa duduk sini tahajud, kok PKP balik rumah, tengok puasa dia, tahajud dia, Quran dia, nampak? Ujian 3 bulan, itulah diri kamu. Ketika mana kamu rasa kamu iman kamu lemah, hari ini beristighfar pada Allah. Itulah gambaran kita sebenarnya. Nak tengok kita ni, itu gambaran kita. 3 bulan inilah diri kita yang sebenarnya. Selama mana kita hidup, kita dengar kuliah, kita dengar pengajian, kita tahu tentang Islam, apa yang kita lalui 3 bulan ini, satu pengalaman yang sangat mahal dan berharga. Satu pengalaman yang cukup berharga, bahkan kita akan kenang sehingga seakhir usia kita. Barangkali dalam usia umur kita ni, kita tak pernah lagi ada pengalaman melalui PKP seumpama yang kita lalui hari ini. Dia satu nikmat, satu rahmat, satu ujian yang memberi nilai tambah iman dan takwa bagi hamba yang la'allahum yarji'un, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, tengok kita sibuk dengan dunia, tak lagi kerja, duduk di rumah. Masa kita duduk di rumah tu dah menguji kita. Apa yang kita buat? Selama ni barangkali kita ada anak-anak, ada keluarga, kita tak pernah fikir anak-anak keluarga kita. Kita fikir kehidupan life kita. Maka Allah beri 100 hari ni kamu bersama keluarga kamu. Ini family time, bonding time kamu dengan keluarga kamu. Apa yang kamu isi? Sekalian dah sibuk balik ni, dah boleh keluar, dah sibuk dah. Dari tempoh 3 bulan ini cukup-cukup bermakna bagi kita hamba yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kalau kita tengok daripada awal yang berlaku, kita ambil sikit ke belakang. Mula-mula berlaku COVID-19. Yang pertama kita tengok gelagak orang.
menyalahkan jemaah tabligh, menyalahkan sahabat-sahabat kita yang pergi himpunan tabligh, nyekutuknya, nyekatanya. Sehingga salah seorang kawan kita, sahabat kita, tak apa kita cerita. Saya pergi minum buka puasa bawah ni di kedai kopi Vietnam. Jumpa tokel dia kata, ya Ustaz, saya ni salah seorang yang pergi himpunan tabligh. Hak itu COVID-19 dia pergi. Jadi bila dia balik kok baru tersentuh jadi PKP dan sebagainya. Ya, dia kata nak tidur malam tak boleh, orang telefon dia. Dia rasa tertekan, stres. Sebab apa? Masa ni baru kita tahu siapa kawan sebenarnya. Orang menyalahkan tabligh masa tu. Orang duk marah dia, orang kata ke dia, di hospital tak lagi. Orang pressure dia, sehingga rasa tertekan kawan tu. Subhanallah tuan-tuan. Benarlah, dengan ujian menapis siapa kawan dan lawan, siapa sahabat baik kita. Bila kita diuji, kita jatuh, kita susah, di saat tidak ada yang menyambut kita, kawan yang sebenar ketika kita susah. Bila kita senang, apa orang mari, dia bukan kawan lagi. Ya, masa kita jatuh, kita susah, orang yang bantu kita, yang bersama kita, itulah sahabat yang sebenarnya, itulah teman yang sebenarnya. Waktu Tuhan ini menjadikan ujian untuk kita mengenali semuanya, untuk kita melihat di sebalik ujian itu punya rahmat Allah yang terlalu besar, yang terlalu hebat. Ya, jadi waktu kita disuruh jangan cepat menatap dan apa ini. Ambil yang disebut oleh Nabi SAW, maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik saja ataupun dia diam. Bayangkan orang yang tulis status, orang yang hina sahabat-sahabat kita, pada orang kau mati COVID-19 tu, dia mati wabak ni syahid akhirat. Syahid akhirat. Dia dah selamat daripada fitnah alam barzakh, fitnah di alam kubur. Kita orang kutuk-kutuk orang, kita tak tahu lagi bagaimana kedudukan dan nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita melihat. Ya, mari kita bila berlaku apa-apa dalam kehidupan kita ni, tak boleh panik, tak boleh cepat melangkah. Ini kita selalu kita cuba sharing. Ya, baru ni kita pergi ke laut, orang panggil apa? Scuba diving. Berenang dalam laut ni. Ikan tergigi kena tanya air amir lah. Ni dia boleh 2 ekor ikan tergigi. Tanya dalam peti ada lagi. Ya. Di antara ilmu yang menarik, bila pergi laut, kita tuju dalam laut, Allah dah ada tank, ada satu boleh berlaku apa-apa, tak boleh panik. Bila panik, kita lost control, boleh mati. Benda yang sama bila kita hidup di dunia ni, berlaku kematian, berlaku ujian, berlaku musibah, berlaku satu perkara yang Allah takdirkan. Kalau kita melangkah, ya, kita marah, kita menyalahkan orang, dan kita tak pandang dia dengan rahmat dan ujian Allah, tidak ada sifat qalbun salim, ketenangan dalam jiwa, maka kita bukan mendapat pahala daripada ujian. Sebaliknya, kita mendapat musibah. Allah Ta'ala nak angkat darjat kita, semakin turun darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ya, marilah pada malam ni sebagai malam muqaddimah pembuka kuliah kita pada malam ni, insya-Allah. Malam esok kita cuba kuliah lagi. Ya, kita mengajak dan menyeru supaya cukuplah satu makhluk yang bernama COVID-19 datang
mengisahkan kita. Kerana kita tak tahu apa lagi yang boleh menyentuhkan kita. Kata Sayyidina Ali, manusia ni semuanya tidur. Bila dia mati baru dia sedar. Kita semua ni leka dan lalai. Datang satu ujian, kita menentang. Salahkan orang, salahkan takdir. Kenapa begitu, kenapa begini. Tak melihat aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yo, yang kita paling takut, yo, yang kita paling bimbang, kita mati dalam keadaan kita tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyahzubillah. Kerana tu hari ini pintu taubat Allah Ta'ala buka seluas-luasnya. Mari kita ambil peluang. Ya Allah Ta'ala kurniakan, jadikanlah ujian dan musibah ini perkara yang mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Jadikanlah diri kita insan yang paling hina-hina, yang paling lemah. Kecanggihan teknologi dunia, pakar-pakar perubatan di seluruh dunia tidak mampu sehingga hari ini nak jumpa satu vaksin untuk menekan COVID-19 yang berlaku hari ini. Radar satelit yang dimiliki oleh kuasa-kuasa besar dunia yang paling canggih, yang agak paling canggih, teknologi dan persenjataan, tidak mampu mengesan kedatangan pada tentera Allah Subhanahu wa ta'ala COVID-19. Walillahi junudus samawati wal ardh. Bagi Allah itu tentera di langit dan tentera di bumi. Sebab tu Quran ni peringatan Allah. Bila mana datang ayat-ayat Quran, manusia tak peduli, maka dia akan datangnya ingatan daripada makhluk Allah yang lain. Gunung berbicara, jadi gunung berapi. Air berbicara, datang hujan ribut, datang banjir yang besar. Hari ini hanya satu makhluk, iaitulah virus yang datang ke bumi ini, dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak boleh dilihat oleh mata, sebesar zarah. COVID-19 ni halus kecil, nak tengok pun kena pakai mikroskop pun tak mampu pakai perubatan. Teknologi dan persenjataan manusia nak hadapi, tidak ada yang mampu. Cukuplah kita melihat betapa hinanya diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa agungnya, betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kita orang yang sentiasa bertaubat, orang yang insaf, menyadari bahawa kita manusia yang hina-hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah moga-moga ujian yang berlaku ni menyebabkan kita dapat semakin tinggi darjah, semakin berpahala. Dan seandainya kita bermuhasabah diri kita dah kenal dah. Benarnya tidak ada orang, kadang-kadang kita ni orang kapur kita, awak ni macam ni, macam ni. Ada ketika kita tak boleh terima. Ya, kita tak boleh terima orang tegur kita. Tapi sekarang datang teguran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita muhasabah. Ya, 3 bulan. Ya, kat 100 hari ni macam mana iman kita, macam mana takwa kita, macam mana identiti diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga insya-Allah ujian yang datang ini menjadikan kita orang yang mendapat rahmat. Dan marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala sehingga saat ini Tuhan hidupkan kita ni beri nikmat bernafas, beri nikmat kehidupan. Allah Ta'ala minta, kita minta Allah Ta'ala memimpin kita, memberi kekuatan untuk terus bertaubat, untuk terus mengakhirkan kehidupan ini dengan husnul khatimah insya-Allah. Apa tu bau-bau ni kan saya sebut dalam kuliah. Ya, berlaku di Bancuk di Kelantan, sebuah bot nelayan. Tak baca yang terkini ni, pasal 3 orang, 2 lagi tak jumpa, 2 orang lagi yang tak jumpa. Ya, orang pergi bercandak sontong ni biasa. Bahkan sekarang ni pun ada orang pergi candak sontong. Kalau orang tak baca berita dia tak tahu. Ya, tapi bila kita baca berita, buka Facebook, ya. Jadi tujuan Facebook, tujuan berita ni bukan untuk melanggarkan kita, tapi kita baca datang keinsapan. Ya, kisah menyayat hati.
20 orang pergi ke laut, nak pergi mancing, nak cakap soto. Tekong 30 tahun pengalaman. Tekong ni hebat lah dia. 30 tahun lah bawa. Bukan 5 hari, bukan setahun, bukan 2 tahun, 30 tahun. Kalau anak-anak muda umur 30 tahun, umur kamu 30 tahun, dia dah bawa untuk nelayan 30 tahun. Bawa jemaah, bawa 20 orang. Nak pergi mana ni? Nak pergi memancing, nak pergi cangkap soto. 8:30 malam tak silap, siapa di tengah laut, datang ribut. Bila mari ribut, tali sahur putus. Semua masuk dalam ribut, hujan kuat. Bot tu balik. Bila bot tu balik, saya baca satu-satu. Bot tu balik, ombak mari hentam bot, pecah bot, campur habis. Di tengah lautan yang gelap, hujan dan ribut, gambarkan. Kalau kita duduk tengah laut ni, kalau kata tak ribut pun, kita berenang, masuk juga air dalam mulut ni. Orang pandai berenang sekalipun duduk di tengah lautan, mari badai dan ribut, confirm air laut masuk dalam mulut. Tekong ni bawa bot sampai ni, trauma tak boleh cukupkan. Dia cerita 30 tahun dia bawa bot. Inilah sejarah hitam dia. Anak dia ada 2 orang yang mati meninggal dunia. Berapa orang? 5. Yang mati pun ramai. Subhanallah tuan-tuan. Bila kita baca kisah, saya seorang tu anak muda, dia cerita kisah macam mana seumpama malaikat maut datang. Subhanallah. Gambarkan duduk tengah lautan. Belum itu kita ambil gambar, dia sempat ambil gambar. Maknanya dalam kehidupan kita kadang-kadang kita gembira. Kita keluar rumah, kita minum air, kita duduk kawan-kawan kita, kita duduk jumpa, kita suka. Dan kita tak pernah fikir pun bahawa kematian itu di depan kita. Cuba gambarkan kalau dia tahu dah malam tu dia nak mati, macam mana hari sebelumnya. Mesti dia baca Quran, mesti dia bersedekah, dia mari masjid, dia minta maaf kepada orang-orang yang pernah dia buat zalim. Dia nak keluar rumah dia minta salam restu ibu ayah dia. Dalam Facebook dia akan umum dulu, saya minta maaf ni. Tapi kita pun gambar nak pergi memancing, kita pun gambar nak pergi cakap soto, kita menjangka kita balik bawa soto, rupanya kematian di depan sana. Subhanallah tuan-tuan. Baca ni mengisahkan, baca berita macam ni lah yang menyebabkan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita disuruh tiap kali kita keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan orang keluar rumah mengingati kematian depannya. Bahkan yang nak keluar minum air suka dengan minum air. Yang keluar nak jumpa kawan suka dengan kawan-kawan. Yang keluar untuk pergi memancing, mencangkap, suka dengan aktiviti dia. Kadang-kadang kita lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, di mana pun kita berada, siapa pun kita, insya-Allah marilah kita menjadi hamba yang sentiasa ingat pada Allah. Sebab tu Nabi ajar kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Doa yang Rasulullah SAW suruh kita baca, ya Allah, jadikanlah aku ni, pilihlah aku di kalangan hamba yang sentiasa mengingati-Mu, sentiasa ingat kepada Kamu. Nak keluar rumah ingat pada Allah, nak naik bot ingat pada Allah, nak makan ingat pada Allah. Apa yang kita buat, kita ingat Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat yang disebut oleh Nabi SAW, man ahabba liqa Allah. Siapa yang dalam kehidupan dia sentiasa mengingati untuk pertemuannya dengan Allah Ta'ala, ahabballahu liqa'ah, maka Allah terlebih rindu nak bertemu dengan dia. Dan jangan kita jadi golongan yang Nabi sebut, wa man kariha liqa Allah. Siapa yang dalam hidup dia tak pernah ingat Allah Ta'ala, dia keluar rumah tak pernah ingat mati,
Dia jumpa kawan tak pernah ingat mati. Dia minum air, dia bersuka-suka, langsung tidak ada detik kematian dalam diri dia. Karihallahu liqa'a, kata Nabi SAW, Allah lebih benci nak temu roh dia. Waliyazubillah. Tuan-tuan, marilah di mana jua kita berada, situasi kita seperti apa, kita menjadi hamba yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terlebih penting, kita merasakan barangkali malam ini malam yang terakhir dalam kehidupan kita. Bila kita anggap barangkali kita mati malam ni, kita cakap pang kita pemalam tu elok-elok lah. Kita nak semayang lepas isyak pun kita kata main witir terus lah, takut tak ada. Inilah yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar memilih witir sebelum tidur. Kenapa ditanya Sayyidina Abu Bakar? Kerana kata Sayyidina Abu Bakar, aku tak yakin aku boleh hidup lagi pagi esok, maka aku semayang witir dulu. Macam witir bulan Ramadan, witir jangan tinggal, semayang tiap-tiap malam yang menutup malam. Saya nombor witir belum subuh. Ni sahabat radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar sendiri tiap-tiap malam belum tidur di muhasabah. Ada kisah-kisah cerita dia pegang watang. Dia pegang watang, dia ingat dosa dia. Dia watang diri dia, ya Allah, dia minta istighfar, dia minta ampun. Itu cara-cara mereka bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga malam ni insya-Allah kita semua juga mendapat rahmat dan redha Allah Ta'ala. Jadi seperti mana biasa, kita anggaplah malam ni malam yang terakhir dalam hidup kita. Baca surah Al-Mulk belum kita tidur. Mungkin boleh baca dah kot. Boleh dah kita baca malam ni secara berjemaah. Baca surah Al-Mulk. Kalau rasa nak berwitir dulu, mayang witir dulu. Mayang witir dulu. Nak tidur niat nak bangun tahajud, walaupun tak terkejut, biar ada niat nak buat kebaikan. Dalam diri dia ni, dalam diri kita ni, mesti ada niat nak buat baik. Dengar kuliah, dengar orang semayang berjemaah, rasa nak pergi attack masjid, biar ada niat nak buat baik. Kerana apa? Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang ada nak buat kebaikan. Lepas tu orang yang alih duri di tengah jalan, bukan kaki tahajud, bukan ahli zikir, tapi bimbang duri duduk tengah jalan ni, kalau pijak kaki orang sakit, maka dia alih duri tengah jalan. Fabima rahmati minallah, dengan rahmat Allah Tuhan masuk dia dalam syurga. Jadi tuan-tuan, malam ni kita duduk di mana-mana pun, niatlah nak bangun semayang tahajud, nak bangun semayang subuh berjemaah, nak buat kebaikan-kebaikan yang banyak. Moga-moga Allah Ta'ala memilih kita mendapat pengakhiran husnul khatimah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sekadar dulu, kerana kita kena berhenti sebelum dekat isyak, seminit lagi nak isyak ni. Dan marilah kita akhirkan kuliah kita pada malam ni dengan sama-sama kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga Allah mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Wadud, ya Rabbus samawati wal ard, ya Muhyi ya Mumit, ya Hayyu ya Qayyum, ya Razzaq, ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Sami', ya Allah Tuhan yang Maha mendengar. Ya Allah, kami bermohon pada malam ini, ya Allah, ya Allah, dengan rahmat-Mu kami semua dapat berhimpun di masjid, di rumah-Mu. Kami dapat bersama-sama dalam majlis ilmu-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami berhimpun kerana kecintaan kami kepada-Mu, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Pilihlah kami di kalangan hamba yang Engkau cintai, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Ampun dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami lakukan semenjak kami akil balik sehingga saat kewafatan kami. Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang sengaja yang tidak sengaja kami lakukan, dosa yang terang-terangan, dosa yang kami sembunyikan rapi dari pengetahuan manusia. Engkau Tuhan yang maha mengetahui ya Rabb. Ampunlah dosa-dosa kami. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shirara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampun dosa kami, ampun dosa kedua ibu dan ayah kami, rahmati keduanya dengan keampunan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah rahim tempat yang kami tumpangi yang dengan nama asma-Mu pada ibu kami itu, gantilah ia dengan syurga Firdaus-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, gantikanlah setiap titik susu yang kami minum daripada ibu kami itu ya Allah dengan susu daripada syurga-Mu, dengan segalanya menjadikan amal kebajikan buat ibu kami. Gugurkanlah dosa ibu kami ya Rabb, sebagaimana Engkau gugurkan darahnya di saat melahirkan kami. Engkau gugurkan air matanya kesakitan di saat melahirkan kami ya Rabb. Masukkanlah ibu kami dalam syurga-Mu. Rahmati ayah kami, jadikanlah setiap titik peluhnya menafkahi kami, membesarkan kami, mendidik dan menjaga kami. Masukkanlah ayah kami juga ke dalam syurga-Mu ya Rabb. Ampun dosa kami terhadap ibu ayah kami ya Rabb. Beri peluang kami berbakti kepada kedua ibu bapa kami. Buat ibu ayah kami yang telah meninggal dunia ya Rabb, tempatkanlah mereka di raudhah min riyadil jinan, di taman-taman syurga-Mu ya Rabb. Jangan Engkau siksa mereka dengan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Sebaliknya Engkau angkatlah doa anak-anak yang saleh ini ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami pasangan hidup, anak-anak, isteri yang soleh dan solehah. Rahmati keluarga kami, jadikan rumah tangga kami syurga sebelum syurga. Ampun dosa-dosa kami, kesilapan kami dalam mendidik anak-anak kami ya Rabb. Buka pintu hati ahli keluarga kami, anak-anak kami, adik-beradik kami. Himpunkan kami semua dalam syurga Firdaus-Mu dengan rahmat-Mu ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.